Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa kita nak, kita minta dengan Allah. Dan tak ada siapa yang boleh bagi melainkan Allah. Kita lihat orang tu bagi, orang ni bagi. Tapi sebenarnya bukan orang tu bagi, orang ni bagi Allah. Anak-anak dia selalu tengok mak dia bagi, bapak dia bagi. Tapi dia tak diajar bahawa yang sebenar bagi dia Allah. Jadi sejak kecil tak dibagi tahu. Sampai tua dia tak faham Allah bagi apa kita nak. Melolong-lolong budak tu menangis. Mak dia tak nak bagi. Sebab budak tu percaya yang bagi tu mak dia, bapak dia, yang dia nampak. Mak bapak pula tak ajar. Kalau kamu nak apa, dari aku mula kau minta dengan Allah dulu. Lepas tu baru minta dengan aku. Tak ada cakap macam tu. Walaupun Rashidi yang dah belajar kelas ni, dia pun tak buat. Azri pun tak buat. Dan orang lain tu semua tak buat. Bahawa kita kena ajar anak kita minta dengan Allah dari kecil. Azdi tak ajar Anzala, mak dia pun tak ajar. Yang bagi ni Allah, bukan mak, bukan ayah. Dari kecil bagi tahu. Tak ada. Dan bagi tahu pada anak, kau nak apa-apa minta dengan Allah dulu. Lepas tu baru minta dengan ayah, dengan abah, dengan mak. Kalau mak, abah tak bagi, maknanya Allah tak bagi. Kamu minta lagi dengan Allah. Minta lagi. Bila kamu dapat, sebenarnya bukan mak bagi, bukan abah bagi, Allah bagi. Kalau macam anak-anak macam ni, dapatlah anak-anak tu dari kecil lagi. Anak dengar dan dia cakap benda yang sama. Tapi tak ada orang buat tu. Ya. Yang saya tak tahu benda ni dulu waktu anak saya mula membesar. Saya tak tahu benda ni. Saya tak ada cakap benda ni pun. Bayan saya pun bukan berbicara dengan bab ni. Berbicara bab lain, suruh orang keluar. Jadi bayan saya akan beri tumpuan macam mana orang jadi sedih, macam mana orang jadi bersemangat untuk keluar jalan Allah. Sebab akhir bayan saya ialah untuk orang keluar 4 bulan, 40 hari. Jadi bayan saya tu akan merujuk kepada supaya menimbulkan jazbah, semangat. Jadi menangis-nangis. Dan yang dengar bayan tu dah tak boleh menolak lagi daripada bangun bagi nama. Jadi bayan-bayan yang saya buat di Masjid India, di mana-mana sebelum awal tabligh, bayan ni lah. Bayan untuk supaya orang bagi nama keluar. Dia tak mengajar apa-apa pun. Dia hanya menimbulkan kesedihan. Kalau cerita Nabi tu yang susah di Mekah tu, Allah sanggup lihat Nabi dia yang dia cintai susah. Apa kita buat tuan-tuan? Kita hari ni tak ada sedih. Cakapan macam tu. Allah sedih melihat Nabi dia dibaling batu di Taif. Berdarah semua, air. Bayan tu menyayat hati. Keluar air mata.
Lepas tu bila tiba waktu korban, ada bangun. Dan bila ramai orang bagi nama, itu tanda bayan bagus lah. Kalau tak ramai, 2 orang je bangun, seorang aja lebih kurang macam tak semangat je, itu bayan tak. Dan lain kali tak dapat putus bayan lagi lah. Sebab kita putus bayan, orang yang bayan dengan bayan dia ramai orang keluar. Dan orang yang bayan dapat ramai orang keluar, merasa diri dia pandai bayan. Lain kali akan disuruh lagi. Kalau bayan dia tu ramai suka kan, dia akan diberi bayan selalu. Di istimewa, di perhimpunan besar-besar. Macam ni Maulana Tariq Jamil, dia pandai bayan. Dia pandai bayan dan ramai dengar bayan dia. Bayan sedih, bersemangat. Ada maklumat dalam tu. Dia ingat semua silsilah dari Nabi sampai Adam. Nabi kita Muhammad sampai Adam. Ini. Allah bagi dia memory yang sangat baik. Jadi dia cerita nama-nama semua dia ingat. Kisah-kisah sahabat. Jadi bila kisah sahabat ni diberitahu, dia naikkan semangat dah. Lupa dah. Lupa diri. Lupa kerja. Lupa isteri, lupa anak. Mau keluar. Bila Maulana Tariq Jamil cerita tentang bidadari syurga, anak-anak muda dengar suka. Macam kalau mati sekarang memang dapat bidadari. Dan mereka akan mimpi dan banyak akan mandi junub. Jadi bila mesyuarat, banyaklah mereka syur. Maulana Tariq Jamil, Maulana Tariq Jamil, Maulana Tariq Jamil. Dia dulu dia anak orang kaya. Dia pandai. Dia masuk fakulti perubatan. Jadi apabila dia dapat usaha ni, dia dah tak minat perubatan dah. Dia pun berhenti masuk Laiwin. Belajar. Ada satu doktor dekat. Dia bagi 10 hari dekat markaz Laiwin. Dia doktor mata juga dia. Dia doktor biasa tapi dia menjurus lebih kepada mata. Dia nak bagi, dia tak mau kerja doktor lah. Nak bagi sepenuh masa. Elders kita tak bagi. Bagi dia mula-mula dulu lah. Sikit-sikit 10 hari. Dia bercakap dengan saya. Jadi bila saya cakap kat dia perkataan-perkataan medical mata, saya cakap dia keratitis. Dia kata ini bukan, kalau tak doktor tak tahu cakap perkataan ni. Awak tahu keratitis? Tak tahu kan? Jadi doktor, ini keratitis apa? Conjunctivitis. Term-term tu orang bukan doktor tak tahu. So dia cakap awak mesti doktor juga, dia cakap saya. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulana apa tu namanya? Bukan yang doktor tu. Tak awak tahu dia sekarang orang kuat juga driving. Pada lama dia. Saya mula jumpa dia tahun 80-an. Saya ingat. Masa dia mula baru masa tu. Dan dia pernah, saya keluar pernah jemaah dia. Dengan Maulana Patan yang sekarang jadi Syura Pakistan. Saya pernah keluar dengan dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dalam tabligh, bayan dia itulah. Semua bayan tabligh, dia punya maksud untuk supaya orang bangun bagi nama. Jadi untuk orang bangun bagi nama, tak boleh bayan yang perlahan. Mesti bayan yang menaikkan kegairahan, semangat. Untuk tinggalkan anak, bini, kerja, keluarnya Allah. Jadi tuan-tuan, itulah bayan tabligh.
umumnya Maulana Umar Palampuri, kita punya orang tua bayan tiap-tiap hari di Nizamuddin. Bayan cukup bagus. Dia menangis, bayan dia. Orang pun menangis. Ada. Orang lain mana ada bayannya. Tabligh aja ada mengeluarkan pembayan yang dia menangis. Dan saya tak tengok orang banyak menangis lagi dari Maulana Umar bayan. Lain orang tak ada. Mufti Zainal Abidin, semua bayan-bayan mereka semua menaikkan semangat. Bagi kan. Bayi Wahab pun naik semangat juga. Jadi akhirnya banyaklah orang bagi setengah hidup. Setengah hidup ni mana 6 bulan di markas, 6 bulan di Mahala. 15 hari di markas, 15 hari di Mahala lebih kurang. Bagi masa waktu dulu mula-mula sikit orang. Sekarang dah ramai bagi masa. Jadi tabligh menimbulkan kegairahan untuk korban bagi masa. Jadi belum pernah lagi dalam sejarah umat manusia ni satu pergerakan yang begitu ramai diikuti. Lain daripada jemaah tabligh. Jemaah tabligh memang ramai, ribu dan juta seluruh dunia. Semangat bayan dia adalah bersemangat. Dia tak mengajar syariat pun tak ada. Mengajar syariat tak ada, mengajar hukum tak ada. Dia hanya itu. Jadi orang yang macam Rashidi ni, bila diberi semangat, dia pun bangun lah bagi nama 4 bulan dia. Jalan dengan kaki dia yang patah dia, yang kaki dia, dia bukan sehatnya orang, kaki pun jalan. Tapi dengan kaki tu lah dia jalan kaki 4 bulan. Dia kira dah macam dah sampai tahap yang tinggi lah, korban. Kan? Jadi merasa diri bagus rasa dia. 2 kali 4 bulan jalan kaki. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian tabligh, banyak orang lapang masa. Sebab dalam jemaah tabligh waktu zaman 80-an tu, 70-an, 80-an tu, pembayan dia Maulana Umar Palampuri, pembayan jemaah tabligh. Sebab apa? Mana-mana istimewa dunia, main bayan Maulana Umar Palampuri. Lepas tu kita ada elders lain, bawah Maulana Maulana Said Ahmad Han. Itu semua pembayan. Maksudnya perlahan aja. Jadi bapa tuan yang mulia, pembayan ustaz kat masjid lain pula. Dia tak ada semangat ni. Tak bagi menangis pun tak ada. Tapi bayan tabligh bersemangat orang duduk, sedap. Bayannya bagus dari segi inilah. Dia punya naik tinggi suara. Dengan ramai datang tu, lepas tu bila diminta nama, ramai bangun. Maka dibentuk jemaah, lepas tu bersalam, berduyun orang datang, jemaah 4 bulan, 40 hari. Yang berjalan tu pun rasa gah. Dapat keluar jalan Allah kan. Jadi macam Yazid tak buat tabligh. Dia tak tahu ni semua. Dia tak tahu semangat ni semua. Tak ada. Sufyan lagi lah tak ada. Mereka ni rugi tak melalui zaman tu. Mereka telah hilang kenikmatan zaman semangat. Tapi semangat zaman tu perlu, saya rasa. Allah buat itu perlu. Sebab itu tabligh berjalan lancar. Sebab yang malang umat ni seluruh dunia sejak sekian lama, dia tak mau korban. Tak mau korban masa dia ya nak. Kalau bayan perlahan aja memang tak boleh lah. Tak ada orang bangun duduk. Kalau kita, Allah tak keluarkan pembayan macam elders itu. Maulana Umar. Saya tahu Maulana Umar je lah. Bayan zaman tu yang bersemangat, yang baik, bagus. Hari-hari bayan. Dan hari-hari saya dengar. Dan dalam tu ada ilmu juga. Cerita khalifah-khalifah. Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar zaman dia, zaman Abu Bakar, zaman Osman, zaman Ali, semua dia kupas.
Jadi masa tu orang tak nak bagi masa. Kerja agama ni kalau tak nak bagi masa, memang tak boleh buat kerja lah. Masa pun tak bagi. So basic dia yang pentingnya, pertama korban. Bagi masa. Macam yang Sufian, dia tak nak korban. Bayan yang dia dengar tak ada bersemangat macam mana Umar. Kan? Jadi dia memang tak bangun lah untuk korban. Kan? Dia cinta dunia. Umat ni tak mau korban sebab apa? Cinta dunia. Cinta anak, cinta isteri, cinta kerja. Jadi mula-mula dulu tu, usaha tabligh ni, dia usaha atas tu je. Supaya orang bagi masa, korban, harta diri. Apa dia buat tu tak kisah. Itu tak penting. Yang pentingnya dia orang korban dulu. Tapi kalau kita korban saja bagi masa, kita tak tahu apa kita buat, kita pun tak berjaya dulu. Banyak bagi masa, banyak orang keluar. Mana banyak orang bagi masa, tapi bila bagi masa, mereka tak tahu buat kerja. Sebab tumpuan pada kerja tak ada masa. Tumpuan hanya untuk orang keluar. Ramai orang keluar dah. Jadi bila ramai yang keluar. Tapi kerja tak betul, bila keluar, maka dapat semangat je. Semangat berapa lama boleh dapat? Bila masa dunia hilang, semangat pun lemah. Dah slack orang tabligh. Naik semangat pula, lain orang pula bawa. Yang lain pula slack. Jadi dia punya turnover very high dalam tabligh. Orang aktif, orang tak aktif ni, dia turnover very high. Aktif sekejap, tak aktif, tak aktif. It's a lumrah. Daripada beratus ribu juta keluar, berjuta pula jadi sejuk ada. Tapi dia tetaplah sayang pada tabligh kerana dia kata dengan tabligh aku ada agama. Tapi nak tengok orang tabligh betul-betul aktif tak ada. Dia punya apa tu, sangat apa ketara yang dia waktu dia bersemangat, dia buat kerja, dan waktu dia tak. Sebab usaha tu sangat berdasarkan semangat. Faham tak ada, semua tak ada. Semangat macam Rasidi ni. Jadi orang muda-muda ni dan orang yang miskin, orang yang tak berapa nak pelajaran ni, dia dengar memang dia ikut je lah. Jadi banyak orang tabligh ni orang yang tak berpelajaran. Orang bodoh-bodoh. Umumnya lah, bukan semua. Umumnya orang biasa, orang kampung-kampung. Macam orang Patan, orang Mewat. Umumnya orang ni lah ikut tabligh. Ni kan korban. Korban ya, bismillah. Kata orang Mewat, kita semua tak tahu apa yang mana Yusuf Palampuri Bayan. Yusuf Palampuri Bayan tinggi-tinggi juga. Tapi dia orang tanya, ini kamu faham ke orang Mewat ni? Tanya orang Mewat, orang tanya, kamu faham ke? Tak, kami semua tak faham. Satu je kami faham. Lepas bayan kami kena keluar. Sebab itu orang tabligh, bayan-bayan apa pun dia tidur. The most important, masa taskin. Itu kita bangun. Kita nak keluar, kita nak keluar, kita bangun. Itu dah final punya result lah. Jadi orang tabligh kebanyakan orang tak bereducation kan. Orang yang tak tinggi fikiran dia. Sebab kerja semangat. Tapi syukur pada Allah SWT dengan semangat tu. Ramai orang, walaupun dia main-main buat kerja, tapi dia bagi masa. Inilah masa yang penting sebenarnya. Manusia ni yang penting mula-mula bagi masa lah. Wal asri, Allah begitu, demi masa. Macam Yazid tak bagi masa dulu. Sebab itu dia tak nak ikut tabligh. Orang tabligh bayan semangat dia biasa je. Dia semangat untuk berlazat. Ingat? Hidup. Mana dia ikut tabligh? Dekat UiTM, orang tabligh jumpa dia dengar je. Tak nak ikut dia. Kan? Sufian tak tahu jemaah tabligh ni. Jadi pertama sekali manusia ni, dia bagi masa untuk agama tu. Betul atau tidak, itu nombor dua. Yang pertama bagi masa. Kalau tak nak bagi masa, macam mana? Jadi orang jemaah tabligh ni ada kemampuan untuk bagi masa.
Yang perlunya selepas bagi masa, berusaha untuk buat kerja dengan betul. Itu je. Jangan terus bersemangat aja. Kalau usaha tabligh ni berasaskan semangat aja, jadilah macam sekarang. Dia dah pecah kan. Bila semangat, iman tak ada. Kita tak mau berterusan dengan semangat zaman Masjid India. Jemaah Masjid India dulu, kita sikit je depan. Seluruh Malaysia tak ada orang buat dakwah. Kita tak bayang semangat, tak ada orang bagi nama. Jadi waktu tu saya bayan semangat. Dan banyak orang suka bayan saya juga. Dia orang kata bila Dr. Nasrullah bayan, kita akan duduk depan. Bila dia taskil, dia terus bangun. Kita tak boleh tahan, kata siapa nama karkun tu, Cina apa nama kita ni, Aris Cina. Dia minat bayan saya dari dulu zaman Masjid India. Bayan dia zup bangun dia. Macam tu punya bayan tu. Masa tu kamu semua tak dapat merasainya. Begitu sikit orang, Masjid India pun bayan tepi aja. Keluar bersemangat. Apa buat kita tak tahu. Jadi kita kena meningkat daripada bersemangat kepada buat kerja. Bila disuruh buat kerja, semua malas. Bila zaman saya nak ajak dia buat kerja, bersemangat dia keluar lah, saya punya bayan. Bila suruh buat kerja, dia dah tak suka bayan saya dah. Dia orang kata asyik suruh buat kerja je. Jadi banyak orang tabligh ni dia tak suka kerja. Bukan banyak orang tabligh, banyak orang pun tak suka kerja. Kerja untuk dapatkan iman dia tak nak. Kalau semangat kita boleh tahan bayan, kita boleh pergi simak. Tapi kalau mula bayan suruh kerja, kita tak suka. Jadi bapa yang mulia, kalau kita bagi masa dan kita tak buat kerja dengan betul, maka kita takkan dapat dia punya produk, outcome dia. Outcome daripada kerja ini ialah iman yang kuat, amal yang baik. Itu outcome dia. Jadi kalau kita tak buat kerja, bagi masa, masa kita ialah berseronok, kita seronok bagi masa. Jadi kita bekerja, macam itulah, outcome tak ada. Jadi macam kita jugalah. Dulu kita belajar dekat sekolah pun tak ada diberitahu universiti, outcome ni semua tak ada. Belajar je. Apa outcome? Tak tahu. Last tak ada outcome. Mana outcome ni apa? Hasil dia. Jadi begitu juga usaha agama ni, dia ada outcome dia. Dan dia ada kerja dia. Bila kita think of outcome, fikir tentang outcome, hasil, kita mesti tahu kerja dia. Kalau kerja tak betul, kita dapat outcome. Bersemangat, tak boleh. So kerja tabligh yang berjalan dengan semangat. Itulah masalahnya. Dan menganggap ramai orang ikut usaha ni, maknanya kerja tu betul. Jadi ini satu kesalahan besar. Menganggap ramai orang keluar, kerja tu betul. Sebenarnya kerja bukan betul berdasarkan dengan ramai orang keluar, ramai orang ikut. Kerja dia betul berdasarkan Quran. Jadi sekarang ni kita buat kerja ni, apa dia punya outcome? Mesti tahu. Apa dia punya kerja? Tak tahu. Outcome kita ialah 6 rukun iman. Outcome kita. Ataupun outcome kita ialah iman. In short, iman dibagi ke 6 rukun iman. Itu mesti ada dalam hati kita. Kerja dia 5 rukun Islam. Itu orang tak pernah faham. Orang tabligh tak faham ni. So orang Islam tak faham. Pertama sekali keluar dari mulut saya, tak ada mulut orang lain. Ada. Mula keluar kat mulut saya. Iaitu kita ada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. 5 rukun Islam tu rukun kerja. Dan 6 rukun iman tu adalah outcome. Jadi dalam rukun kerja tu, yang apa berlaku sekarang di seluruh dunia Islam sejak sekian lama, yang nombor 1 tu, dia tak ada kerja. Jadi sebenarnya 5 rukun Islam tu rukun kerja. Jadi yang nombor 1 punya rukun, yang saya fikirlah, saya fikir 5 rukun Islam rukun kerja.
Tapi yang nombor 1 tu tak ada kerja. Mengucap. Bercakap sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu je rukun dia. Jadi nampak sangat tak kena. Oh, ada orang fikir macam ni? Tak ada kan? Sebab itulah datang satu hadis. Hadis Nabi. Saya baca dalam padilat. Setiap yang mengucap kalimah ni, semua dapat faedah. Faedahnya hilang duka cita dan tidak ditimpa bala bencana, melainkan yang tidak menunaikan haknya. Hadis tu? Hadis. Sahabat bertanya, apa haknya? Bila mungkar dibuat dengan dengan terang-terangan, tidak mencegah. Dari hadis itu Allah bagi saya faham bahawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni dia ada hak. Kalau kita tak buat hak tu, kalimah tu tak boleh masuk dalam hati. Kalau kita tak tunaikan hak. Hak ni dia punya harga. Maksud hak ni harga, tanggungjawab. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu ada tanggungjawab, ada hak. Kalau kita tunaikan hak dia, maka kita dapat bayaran dia. Macam tunai harga dia. Maka kita dapat kalimah tu masuk dalam hati. Allah masukkan. Jadi rukun Islam yang pertama tu tak boleh hanya mengucap, yang dibuat dan ditulis di kitab-kitab sejak sekian lama tau. Sejak kitab hadis tu ditulis 200 tahun selepas Nabi meninggal. Bahawa rukun Islam yang pertama mengucap. Tak pernah satu orang pun mempersoalkan ni. Tak ada. Siapa pun tak ada. Jadi Allah bagi faham kat saya. Kata Nabi, kau riwayatkanlah sampai satu hari ada orang Allah bagi faham lebih daripada kamu. Mana ada orang lebih faham daripada sahabat. Walaupun dia duduk kemudian, kalau Allah nak bagi dia faham, orang duduk zaman mana boleh faham. Jadi Allah bagi faham kepada saya bahawa rukun Islam yang pertama itu mengucap dan ditambah menunaikan haknya. Ataupun mengucap dan buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Hak dia tu. Jadi kita rukun Islam yang pertama tu tak boleh hanya mengucap. Selepas mengucap kena buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mana Maisat dapat ni? Daripada hadis tu lah. Dan dengan akal saya, fikiran saya, Allah bagi faham. Jadi kita kena tukar rukun Islam tu. Seluruh dunia mau tukar. Bahawa jangan tulis lagi rukun Islam, pelajaran darjah 1, darjah 2, darjah 3. Jangan tulis mengucap lagi. Buku tu mau ditukar. Pertama mengucap dan menunaikan hak mengucap. Hak mengucap ialah mengerjakan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mengucap. Kerja paling berat dia. Yang kedua sembahyang. Kerja juga tak berat sangat banding nombor 1. Nombor 3 puasa. Nombor 4 zakat. Nombor 5 haji. Semua kerja. Dan yang 4 lagi bawah takkan betul kerja tu, melainkan yang nombor 1 tu buat. Apa berlaku yang sekarang? Yang nombor 1 tu tak buat, yang 4 semua tak jadi. Bila 4 lagi tak jadi, rukun iman tak dapat. Outcome tak dapat. Puas bersemayang, puasa, zakat, haji semua buat, mengucap buat, last iman tak ada. Last bila tanya dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Rashidi? Gagal, masuk neraka. Rashidi terperanjat, semua terperanjat. Apa dah susah, salah. Kita kat dunia dulu buat rukun Islam. Mak mentua saya cakap, kita dah semua rukun Islam buat dah. Pergi haji Nasrah. Haji tak ada lagi. Dia orang faham. Dah buat dah semua. Dan semua orang kata, ialah orang paling sempurnakan semua rukun Islam tu, mengucap, tak dapat iman. Kerana rukun Islam kita tu ada yang short ni. Yang short bukan sebarang short. Yang nombor 1 punya short. Wush. Yang nombor 1 ni short. Semua lain short lah. Short. Short bukan S-O-R-T. Short yang elektrik. Apa nama short tu? Dia punya spelling apa? Short. Sama juga shortage. Itu teruk. Sekali itu short terus wire. Current semua tak ada. Nombor 2 punya kerja, semayang jadi rupa, zakat rupa, haji rupa, puasa rupa. Jadilah rupa Islam. Rupanya kita jadi rupa Islam sebab nombor 1 kerja tak buat. Itulah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, menjaga Quran. Caranya cara Muhammad SAW.
dengan niat nak buat suka Allah. Di lorong-lorong di jalan-jalan yang belum Islam mau diajak ucap kalimah. Yang dah Islam mau diingatkan tentang kalimah dan mau diajak pada kerja, menunaikan hak kalimah. Jangan ajak semayang dulu. Tak guna ajak semayang dulu. Ajak kerja menunaikan hak kalimah dan semayang. Jadi pahaman ini hanya Allah beri pada Amisab. Apa tandanya Amisab ni? Orang hina ke orang mulia? Jadi Hanzalah patut hormati Amisab. Jangan hormati mak bapak dia lebih daripada saya. Saya lebih daripada mak bapak dia. Kan Hanzalah dia report dengan mak bapak dia. Amisab tak mengajar ajaran sesat. Dia suruh memuliakan dia lebih daripada. Sebenarnya itu bukan ajaran sesat. Itu ajaran betul. Ini kita kena memuliakan Nabi lebih pada mak bapak kita. Mana boleh. Kita memuliakan saya lebih pada bapak, mak, bini, anak. Kan? Kalau tidak, kamu tak jadi orang Islam. Jadi kita macam Sufyan, dia tak boleh jadi orang Islam kalau tak memuliakan saya lebih pada anak dia, bini dia, bapak dia boleh. Sebab Amisab dia cakap kamu kena ikut sebab dia daripada Quran. Kalau kamu tak ikut, tak boleh. Kamu mau, kamu tak mau, itulah yang terjadi hari ini. Jadi Amisab cakap nombor 1 kalimah la ilaha illallah dan menunaikan haknya. Buat kerja. Bukan tak ada hadisnya. Ada hadisnya Allah bagi. Walaupun orang kata ini fadilat amal semua tak betul, ada dalamnya banyak betul juga. Dari fadilat amal lah saya banyak juga dapat faham dan alam. Allah semua buat tu. Allah semua buat Mana Zakaria tulis hadis tu. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Itu semua ada dalam fadilat amal. Perbaharui iman kamu. Mana ada kitab lain? Kata sahabat bagaimana? Berbanyakkan mengucap la ilaha illallah. Semua dalam fadilat amal dia ada. Tapi dia tak ada diulas lah. Dia tak ditafsir. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah dia satu benda. Bukan benda yang saya sebut ni, benda yang tak ada pernah dibuat oleh Nabi. Tak. Sahabat dulu, rukun Islam yang pertama ni, dia buat kat Mekah. Semua buat dakwah. Mana ada sahabat yang mengucap tak buat dakwah? Jadi kenapa itu hilang? Jadi bukannya saya cakap ni tak ada dia punya ni. Sunnah dia, semua sahabat Nabi dan Abu Bakar bagi tahu apa kerja aku selama mengucap. Nabi bilang, ini Maulana Ilyas. Tak ada orang alim lain meriwayatkan. Nabi jawab, kamu buat kerja seperti mana aku buat. Jadi itu maknanya perintah pertama atas kita mengucap dan menjalankan kerja, ta'muru bil ma'ruf wa nahy. Dan kalaulah umat Islam datang kepada ini, faham ni dan datang bekerja ni, maka iman dia akan kuat, 5 rukun Islam akan betul dan iman akan datang lagi. Dan bila mak datang pada dia, maka dia akan dapat ikhlas, dia akan dapat ilmu, dia akan dapat hikmah, dia akan dapat ihsan, dia akan dapat ihtisab dan amal dia akan cantik. Inilah namanya beriman, beramal soleh dan dia mati masuk syurga.